Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Boleh dengar suara saya? Boleh, sir. Okey, terima kasih. Okey, seperti yang saya WhatsApp, saya akan ambil selama 2 jam hari ini. Mungkin sejam setengah lah kot, saya ingat. Sebab pada hari Khamis, kuliah kita terpaksa ditangguhkan disebabkan ada aktiviti konvo lah. Jadi hari ini saya guna masa sepenuhnya dan hari Khamis self-paced learning. Pelajar belajar sendiri menggunakan modul-modul dan material yang kita share dengan pelajar sebelum ini. Okey, kita baca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, kejayaan manusia ni dia bergantung kepada apa yang dinampak di dunia ni lah. Tapi kejayaan di akhirat ialah hakiki kita. Kejayaan hakiki di mana tu yang kita kena kejar lah. Sebagai contoh, solat 5 waktu, di mana 5 waktu sahaja yang diwajibkan. Dan yang biasanya kita ni pelajar-pelajar dan juga saya lah, kita masa muda-muda dulu saya lah, saya bayangkan memang susah untuk kita bangun awal subuh. Jadi kita kena berubah dan pastikan solat 5 waktu terutama waktu subuh settle lah bagi penganut Muslim. Okey, sekarang kita mulakan kuliah kita. Kita sambung balik. Okey, harap pelajar nampak. Saya nak masuk solving limit by graphical method. Dan sebelum ni kita nak bagi tahu satu, di mana kalau kita nak tunjuk limit exist, make sure we have to show that left limit equal to right limit. Limit kiri sama dengan limit kanan. Ini berdasarkan contoh yang sebelum ni lah. Kalau kita tengok daripada kanan, dia move dan Y akan menghasilkan nilai 2 di sini. Begitu juga kalau kiri, di move dan nilai Y itu akan menghasilkan nilai 2. Sebab tu kalau conclusion yang saya bagi sebelum ni, limit right hand side
2. Limit left hand side 2. Bila nilai yang sama, therefore, limit to x approaches 1 exists and is a 2. Itu nilai dia 2 lah. Begitu juga yang saya tunjuk sebelum ni. Right hand side, dia akan move kepada nilai 9. Left hand side pun dia move kepada 9. Disebabkan left hand side, right hand side sama dengan 9, nilai yang sama, exist. Therefore, limit x plus 2 squared when x approaches 1 equal to 9. Yang ni sesi yang lepas. Untuk kuliah kita pada pagi ni, saya akan masuk persamaan piecewise function. Persamaan piecewise function di mana kita kena lakarkan graf dahulu. Cuba pelajar tengok di sini. Kita jangan panik. Apa yang perlu kita buat ialah kalau kita melakarkan graf di sini, kita assuming sini x sama dengan sifar, katakan sini 1, dan kita gariskan sempadan 1 dahulu. Ya. Kalau x lebih kecil daripada 1, persamaan dia yang terlibat ialah x tambah 1. Cuba fikirkan kalau kita ganti nilai 1. 1 tambah 1 dia akan masukkan let's say nilai 2 di sini. Katakan kita ambil nilai x sama sifar. Sifar tambah 1, 1 nilai di sini. Mengapa tak keluar color? Okey. Dan kalau kita ambil katakan negatif 1. Negatif 1 tambah 1 sifar. Sini. Jadi untuk graf fx equal to x plus 1 for x less than 1. Ini sebenarnya. Kita buat satu bulatan. Dia tak digelapkan. Ini adalah garis dan. Seterusnya bila x sama dengan 1, dia akan menghasilkan 3/2 ataupun 1/2 lah. 1/2 ni saya assume di sini. Disebabkan dia adalah satu nilai saja. Pada x1 kita buat solid. Circle tu kita bagi isi solid. Dan macam mana 2 tolak x? Apabila x besar pada 1. Kita ganti nilai x sama 1. Apa hasil? 2 tolak 1, 1. Maksudnya nilai di sinilah. Bila x katakan sama dengan 2. 2 tolak 2 sifar sini. Kalau 3, 2 tolak 3 negatif 1. Negatif. Jadi graf dia adalah sebegini. Jadi kalau kita tengok left hand side, untuk limit ni, limit x tend to 1 from left. Sama dengan dia akan pergi sehingga nilai 2. Tapi kalau kita observe sebelah kanan, limit fx, bila x kita observe daripada kanan, dia akan menghasilkan nilai 1. Disebabkan kiri kanan tak sama, kita akan bagi tahu limit fx not exist. Therefore, limit x tend to 1 fx is not exist. Mengapa tak exist? Because left hand side not equal to right hand side. Itu dia punya not exist. Kalau kita lihat jadi right hand side, left hand side, left hand side move to value dia 2. Right hand side dia move kepada 1. Disebabkan left side not equal to right side, jadi hence limit effect does not exist when x approaches 1. Itu maksud dia. Jadi dalam contoh ni, pelajar kena faham
Apa dia definisi piecewise function? Piecewise function adalah fungsi cebis-cebisan berdasarkan condition di sini. X besar, X kecil, X sama dengan 1. Okey, saya harap pelajar boleh faham contoh ni. Okey, cuba tengok. Contoh seterusnya, limit f(x) when x tend to 2. Kalau kita tengok left hand side, limit, saya tulis sebelah kiri ya, limit x tend to 1 from left side, dia akan pergi kepada infinity. Dia move ke atas dan dia tak sekali-kali motong x sama 5. Dan limit x tend to 1 from right hand side, sebenarnya dia akan menghasilkan satu nilai infinity. Dan nilai ni sebenarnya dia akan semakin menghampiri, semakin menghampiri, semakin menghampiri. Dan kita assume dia akan menghasilkan kedua-dua nilai infinity menuju pada nilai infinity sehingga ke atas. Adakah dia wujud? Bagi saya dia wujud. Contoh yang kedua. Therefore, limit x tend to 1 f(x) exists. Sebab apa exist? Dia sama-sama menuju nilai infinity. Okey, nilai yang kedua. Focus point ialah pada negatif 4. Sini ya. Kalau left hand side, kalau kita tengok sini, x tend to -4 from left side, dia akan menghasilkan negative infinity. Assuming negative 10,000. Kalau kita assume infinity itu ada nilai 10,000. Dan kalau kita ambil daripada right hand side, observation kita, limit x tend to -4 right side, dia akan menghasilkan positive infinity. Adakah negative infinity sama dengan positive infinity? Of course tak sama. Bila tak sama, kita buat limit f(x) when x tend to -4 is not exist. Jadi clear cut. Dalam limit kita observe daripada kiri dan nilai yang sebelah kiri negative infinity, dan bila kita observe daripada kanan, nilai sebelah kanan didapati positive infinity dan nilai itu tak sama, dan kita boleh menyatakan ianya tidak exist. Okey, pelajar setakat boleh terima? Boleh? Suara saya boleh lagi berkedengaran? Masih. Okey. Boleh. Okey, terima kasih. Saya teruskan lagi. Dalam nota, dia ada sediakan yang ni. Kalau kita perhatikan exercise ni, satu persatu cuba tengok. Yang sini saya hide kan. Saya pagi ni buka dua device. Satu device yang buat presentation dan satu device yang ada gambar saya ni lah. Untuk makluman, untuk Google Meet kita dah tak boleh rakam. Kita tak boleh rakam. Jadi kita akan menggunakan rakaman-rakaman terdahulu lah yang kita ada, yang kita share dalam kalam lah. Okey pelajar, sekarang ni ada 51 pelajar, ada 7 MIA lah, missing in action. Kita tak tahu pelajar tu kat mana.
Tapi berdasarkan attendance, kita perasalah. Kalau kita perhatikan attendance, saya tunjuk sekejap. Oh, tak ada WhatsApp saya dah. Saya dah delete WhatsApp dah. Tak apalah. Saya dah delete WhatsApp. Jadi saya tak boleh tengok WhatsApp. Okey, saya kembali kepada slide yang seterusnya. Pelajar perhatikan satu persatu. Mungkin tulisan ni nampak atau tak nampak. Fx, limit fx when x approaches 1 from left side. Cari color dia. Ni 1 kan? Kalau from left, kita observe di sini. Dia akan menumpu pada nilai apa? Y sama dengan apa sini? Sifar kan? Dia akan menumpu pada nilai sifar, sebab tu answer dia sifar. Ni. Sekarang ni, cuba lihat. Limit fx when x approaches 1 from right side. Sini 1 kan? Kalau right side, kita tengok sini. Nilai 4, 3, 2, 1 sifar. Dan dia pun akan menumpu pada nilai sifar. Dan akhir sekali, dapatkan limit fx when x approaches 1. Yang ni kita hanya check. Satu, left limit. Satu lagi, right limit. Dan kita dapat tadi, nilai dia sama-sama sifar, sebab tu dia exist. And limit fx when x approaches 1 equal to 0, sebab left side equal to right side. Okay, tu contoh soalan exercise yang perlu kita buat. Jawapan ada, pelajar kena cuba untuk B dan C. Okay. Sebenarnya saya nak tunjuk kita dah cover limit of function, limit using numerical approach, finding limit using graphical method. Yang ni kita dah settle lah. Dan kita akan sambung pagi ni untuk fahamkan finding limit using analytical approach. Analytical approach. First, 1.4.1, limit at a point. Dan yang kedua, limit at infinity. Jadi, quiz pada 21, quiz 1 quiz 1 pada 21 hari bulan 3, kita akan buka sistem daripada 9 pagi hingga 9 malam. Soalan tu biasanya kita perlu belajar daripada 1.1, 1.2, 1.3 dan sebenarnya kita nak fokus 1.4. Tapi ilmu daripada 1.2, 1.3 akan kita gunakan untuk dapatkan penyelesaian bagi 1.4 nanti. Okey, jadi ni subtopik seterusnya yang kita kena cover lah. 10 pagi hingga pukul 12 tengah hari ini. Kita akan ada rest tengah-tengah, jangan bimbang. Okey, saya masuk pada 1.4. Finding limit using analytical approach, limit at a point. Yang ni first subtopic. 1.4.1. Okay, a basic idea how to evaluate limit by using analytical approach. First, limit law technique. Yang ni kita guna kaedah gantian using
substitution method. Masa kita ganti, apabila dia menghasilkan nilai itu 2 bahagi sifar. Cuba tekan kalkulator masing-masing. Sebagai contohlah, limit 2 over x when x approaches 0. Limit x approaches 1 for 2 over x. Dia kata kita ganti saja. Limit law teknik kita ganti di mana? Kita ganti saja x equal to 1 into 2 over x. Maksudnya 2 over 1. Last answer ialah 2. Yang ni yang dimasukkan finding limit using analytical approach. Ganti terus. Tapi dalam kes-kes tertentu, sebagai contoh yang kedua ni, limit 2 over x when x approaches 0. Nah, cuba tengok. Bila kita ganti 2 bagi sifar. Bila 2 bagi sifar, dia ni undetermined form. Ataupun bila kita tekan calculator, dia tulis math error. Begitu juga kalau pelajar ganti terus dalam persamaan, dia akan menghasilkan sifar bahagi sifar. Dia pun boleh dikategorikan sebagai math error. Bila pelajar ganti terus menghasil 2 kes begini, constant over 0 ataupun 0 over 0, pelajar kena pergi kepada teknik yang kedua. Sama ada apply factorization ataupun apply multiplication of conjugate. Nah, yang ni kita akan pergi satu persatu lah dalam contoh. Saya ulang suara sekali lagi ya. Untuk analytical approach, fikir satu teknik je, ganti terus. Tapi apabila kes kita jumpa yang bukannya bentuk normal, form dia ialah 2 bahagi sifar, 4 bahagi sifar, ataupun sifar bahagi sifar, dia akan menyebabkan kita perlu move kepada teknik yang seterusnya. Factorization dengan multiplication of conjugate. Setakat itu boleh tiba. Okey. Yang ni yang sebut indeterminate form. 2 bahagi sifar ataupun sifar bahagi sifar. Okey, cuba ambil calculator masing-masing. Cuba tekan. Sifar bahagi sifar. Math error kan? Bila math error, kita tak boleh buat conclusion, jadi tak selesai lagi. Apply teknik seterusnya. Okey, kalau kita perhatikan pada slide, ada muka surat berapa ni? Muka surat 43. Daripada 93, banyak lagi slide ya. Tapi 93 tu termasuk 1.5. Jadi pagi ni kita nak cover 1.4 sahaja. Jangan bimbanglah. Dalam masa sejam ni kita boleh selesai. Saya minum air sekejap. Bismillah. Okey, sama boleh. Law of limit. First, kita namakan sebagai constant law. Limit K when S approaches C equal to K. Apa maksud? Kita assuming Fx sama dengan 5. Kalau kita lukis gambar raja XY, Y sama dengan 5. Macam mana? Sini kan? Bila kita ambil X sama dengan C, katakan limit 5 X menuju 3. Bila kita tengok nilai sini, sentiasa menghasilkan nilai 5. Limit
5 constant bila X menuju nilai 2. Katakan sini nilai 2. Kuat? 5. Jadi kekal akan menghasilkan 5. Ni definition dia. Daripada contoh di sini dia tulis the limit of constant is a constant itself. Example, limit 4 when X approaches 2, dia akan menghasilkan 4. Clear cut ini. Okay, identity rule. Identity rule, kalau kita tengok sini, Y fx sama dengan C. Macam mana graf dia? Y sama dengan Y sama dengan X ataupun fx sama dengan X. Kalau sifar. Kalau 1, 1. Kalau 2, 2. Sebenarnya ni adalah graf Y sama dengan X. Kalau sekiranya contoh, ini contoh je lah. X, limit X when X approaches 2. Ni kalau kita tengok 2. 2. Tengok kalau 2, dia menghasilkan 2. Kalau sekiranya limit X approaches 1 bagi X. Ni 1 kan? Naik atas pun 1. Sebab tu dia bagi tahu untuk limit X, kalau sini C, hasil pun C. Sebab apa? Dia adalah linear equation. Sebab tu saya kata tadi, sebelum kita belajar analytical, biar kita fahamkan dulu kaedah numerical dan kaedah grafik ataupun kita gambarkan melalui plotting gambar ajar. Okey, seterusnya sum and different rule. Jadi by definition saja, limit fx plus gx kita boleh pecahkan kepada 2. Limit fx plus limit gx. Maksudnya kita solve first term, kita solve second term, baru kita combine solution. Sebagai contoh, limit x plus 4 bahagi 2, limit x plus limit 4. Limit x tadi identity. Ganti saja x sama 2 dalam x akan menghasilkan 2. Dan limit 4 when x approaches 2 ni constant limit. Jadi dia kekal dengan 4 lah. Dan hasil dia adalah 6. Begitu seterusnya. Limit x tolak 4 jadi limit 4. Limit x adalah identical limit tadi, menghasilkan 2. Dan constant kekal negatif 4, negatif 2. Okey, pelajar. Kita dah pergi kepada 3 hukum limit. Product rule pun sama. Sekiranya kita ada 2 fungsi fx, gx, kita boleh dapatkan limit yang sebelah kiri, dapatkan limit sebelah kanan, dan baru kita darab. Contoh, limit x plus 1 times x plus 2. Jadi yang pertamanya kita selesaikan limit x plus 1. Dan kita selesaikan limit yang second term tu x plus 2. Kalau exact solution, ganti terus saja x sama 2 dalam persamaan. 2 tambah 1. Okey, cuba tengok pelajar. Bila kita tambah nilai x dengan x sama 2, tiada lagi perkataan limit. Selagi ada pemboleh ubah x, sentiasa ada limit, perkataan limit. Kalau kita dah ganti nilai x sama dengan 2 dalam fx, dia tak ada lagi perkataan limit depan dia. Darab, ganti x sama dengan 2 dalam persamaan. Itu yang sebenarnya. 3 darab 4 sama dengan 12. Dia apa ni? Lompat step.
Sebab definition yang pertama tadi saya beritahu untuk exact ialah kaedah gantian. Okay. Constant multiplication rule. Kalau kita ada K constant darab satu fungsi, K akan menjadi koefisien bagi persamaan tersebut. Okey, contoh yang diberi ialah kalau limit 2 darab 4 X tolak 1. 2 ni ialah satu koefisien. Jadi kita keluarkan 2. Dan kita selesaikan limit 4 X tolak 1. Ganti X sama 2. 4 darab 2, 8 tolak 1 menghasilkan 7. 2 darab, jadi 4 darab 2 tolak 1, 8 tolak 1, 7. Akhir sekali 14 lah. Okay, question rule. Kalau sekiranya kita ada fx bagi gx, kita boleh bagikan limit fx over limit gx. Selesaikan satu persatu. Contoh di sini, kalau limit x minus 1 over x plus 3, kita bahagikan kepada 2. First, kita solve limit x minus 1. Next, kita solve limit x plus 3. Kaedah gantian x sama dengan 3. 3 tolak 1. Kaedah gantian x sama dengan 3, jadi 3 tambah 3. 2 per 6. Masa dia ialah 1 per 3. Ya. Power rule. Sempat salin tak? Okey, teruskan lagi. Power rule. Untuk power rule, dalam kes ni, kalau kita perhatikan limit fx tadi, hanya fx kuasa n. Sebenarnya kita boleh selesaikan limit fx dan kita kuasa n. Begitu juga dalam kes square root fx. Kuasa 1 per n. Kalau n sama 2, kuasa 1 per 2. Jadi, boleh masukkan limit dalam square root tadi dan kita selesaikan punca kuasa n. Okey, contoh yang pertama. Kalau kita selesaikan terus pun boleh. 3x kuasa 2 menghasilkan 9x kuasa 2 pun boleh. Tapi nak tunjuk power rule. Maksudnya, kita masukkan limit dalam persamaan dan gantikan x sama 1 saja. 3 darab 1 menghasilkan 3. Terus kuasa 2 sama dengan 9. Di mana kita masukkan limit. Contoh yang kedua apa sama? Masukkan limit dalam square root, kita selesaikan dulu yang square root ni. Gantian x sama dengan negatif 2, 5, negatif 2 kuasa 2 tolak 4. 5, negatif 1 kuasa 2, positif 5, tolak 4 sama dengan 1. Oh, salah. Bukan negatif 2. Bukan negatif 1, negatif 2 ya. Salah nilai. 5, negatif 2 kuasa 2, positif 4, dalam 5, 20. Tolak 4, 16. Bila square root, dia akan menghasilkan nilai 4. Okey. Saya tunggu sekejap. Pelajar boleh cuba A, B, C. Cuba kejap ini. A, B, C. Okey, saya bagi masa. Sir, Ah, yang tadi identity rule tu nak tengok graf yang Sir buat tu boleh tak? boleh. Identity rule tadi. Okay. Y sama dengan X.
Okey. Terima kasih, sir. Okey, sama. Okey, selesaikan yang ni sekejap. A, B, C. Okey, ada gantian. Di sini 1 tambah 5. Bila kita tiada dah nilai X, maksudnya bila kita ganti X sama 1, tak perlu tulis limit sudah. Contoh, begitu juga direct substitution, negatif 6 tambah 5, negatif 1. Okey, yang kedua, yang C, ganti X sama dengan 1. 1 tambah 4, 5. Belasan 10. Okey, cuba D, E, F. Okey, terus saja ganti. Kita selesai sebelah atas dulu. Limit sebelah atas, kita guna gantian X sama 2. Dan sebelah bawah 2 tambah 3. 6, 10 bagi 5. 2 lah. Okay. Okey, dah. E, X sama 4. 4 kuasa 2 tambah 11. Punca kuasa 3. 8 tambah 11. 4 kuasa 2, 16. 27. Kuasa 1/3, jadi jawapannya 3 lah. 3 darab 3 darab 3, 27. Untuk F, straightforward, ganti X sama 2. 2 kuasa 2, 4. 4 tambah 2, 6 tolak 6 per 6. Sifar. 6 tolak 6, sifar. 2 tolak 2, sifar. Yang ni yang saya masukkan sebagai math error. Okey, untuk case math error ni, kita tak boleh guna kaedah gantian. Apa kaedah tadi? Kita kena apply satu factorization ataupun yang keduanya multiply by conjugate. F,
Saya salin balik F. Limit X tend to 2 for square tambah X minus 6 over X minus 2. Cuba kita factorize untuk XX times 3 times 2. 3X, 2X. Jadi 3X dengan 2X macam mana nak menghasilkan X? Tambah, tolak, tambah, tolak. Jadi factorization yang boleh kita bina sekarang ni ialah kita factorize X tambah 3, X tolak 2 bagi X tolak 2. Remove. Kita sekarang ni gunakan kata gantian apabila X tambah 3 sahaja. Sama dengan 2 tambah 3 sama dengan nilai 5. Semula untuk F ni, mula-mula kita guna kaedah gantian. Bila kita guna kaedah gantian, 2 kuasa 2, 4 tambah 2, 6 tolak 6 sifar. Sebelah bawah sama 2 tolak 2 sifar. Made error ataupun indeterminate form. Bila indeterminate form, kita terpaksa apply sama ada factorize ataupun multiply by conjugate. Dalam kes ni, kita buat factorization. Ini idea sajalah. Macam mana nak selesaikan by using masih darab silang lah. X darab X, X kuasa 2. 6, 3 darab 2. Macam mana nak menghasilkan negatif? Salah satu mesti negatif lah. Tapi kita kena ingat, bila kita darab silang 3X dengan 2X, macam mana nak menghasilkan 1X? 3 tolak 2X. Jadi bila tolak, sini pun tolak. Okay? Jadi kita boleh hapuskan X minus 2 dan kita terasa limit X tend to 2 when X plus 3. Kita solve limit X plus 3 when X approaches 2. Jadi gantilah 2 tambah 3 menghasilkan nilai 5 instead of tadi made error. Itu yang dimaksud sebagai analytical method. Okey pelajar, solution dah ada sebenarnya. Ini saya ulang suara saja. Untuk first case, bila kita direct substitution, dia akan masukkan 0 over 0. Dan kita terpaksa apply sama ada factorization atau polinomial. Dalam kes ni, saya apply factorization. Sebab tu, mana nota saya tadi? Error. Lepas tu kita sambung di atas ni. Kita sambung di atas ni. By using factorization. Okey pelajar. Contoh lain. Okey. Cuba A, cuba B. Saya tunggu sekejap. Untuk A, kita guna saja kaedah gantian. Limit X tend to 2, X kuasa 2, X tolak 6, bahagi X tolak 2. Ini sama dengan soalan tadi okey, sama saja. Kita tak perlu selesaikanlah. B. Limit 1, P tolak 1, apabila T tend to 1.
kita guna kaedah gantian biasa. 1 kuasa 2 tolak 1 bagi 1 tolak 1, dia akan menghasilkan zifar per zifar. Yang ni undetermined form. Bila undetermined form, kita terpaksa apply teknik yang kedua. Dalam kes ni, saya guna factorization. Pelajar boleh guna calculator untuk factorization. Macam mana kita nak solvekan apa ni? T squared minus 1. Pelajar gunakan saja calculator di mana pilih mode equation. Ada 3 constant lah. A sama dengan 1. Kalau dalam kes ni, constant bagi T sifar dan C sama dengan negatif 1. Dia akan menghasilkan 1 dan negatif 1. Jadi, kita remove T. Jadi persamaan tu kembali bentuk limit T plus 1 sahaja. Jadi bila kita ganti, 1 tambah 1 menghasilkan 2. Okey, pelajar. Saya ambil satu soalan lagi, lepas tu kita rehatlah. Cuba tengok D. Sekejap ya. Salin D. Salin D, limit X tolak 1 bahagi square root X tolak 1. D ya. Limit X tolak 1 bahagi square root X tolak 1. Jadi direct saja. Kita masukkan nilai X sama dengan 1. Disebabkan X tend to 1 tu kan. Kita ambil X sama 1. 1 square root tolak 1. Sifar bagi sifar. Yang ni indeterminate form. Bila indeterminate form, kita kena apply. Next step. Limit over yang ni yang saya masukkan, kita multiply by conjugate. Kalau di bawah dia tu square root X tolak 1, kita ambil square root X tambah 1. Idea dia macam ni tau. A tambah B darab A talak B, dia sama dengan A kuasa 2 talak B kuasa 2. Jadi, kalau pelajar tengok, saya selesaikan lagi. Yang atas tu, X talak 1 times square root X plus 1 bahagi dengan, kalau kita apply rumus ni, A times A minus B, dia akan masuk A square talak B square. Jadi ke sini, square root X kuasa 2, cuba tengok, talak 1 kuasa 2. Kalau kita ganti dalam persamaan, limit X tend to 1, kita ringkaskan dulu, X talak 1, X tambah 1 bahagi square root X kuasa 2, jadi X
talak 1. Dan ni kita boleh remove sebenarnya. Apa sen? Limit x tend to 1 square root x tambah 1. 1 tambah 1, dia akan menghasilkan 2. Okey pelajar, cuba salin untuk D dahulu. Okey, sudah siap? Okey. Kita ada contoh-contoh lain yang boleh pelajar cubalah. Last answer dah ada. Kalau sekiranya kaedah analytical ni ganti terus saja. Ganti terus saja. Kalau sekiranya dia menghasilkan sifar per sifar, baru kita apply kaedah yang lain. Saya nak pergi kepada contoh seterusnya, 1.4.2 tu, limit at infinity. Tapi kita rehat dahulu. Sekarang ni 10.52. Kita jumpa balik pada pukul 11. Boleh? Masing-masing pelajar boleh pergi tandas ke, nak minum air ke, silakan. Urusan sendiri. Pukul 11 kita jumpa balik. Saya nak masuk 1.4.2. Okey pelajar? Kita rehat sekejap. Thank you, sir.
Okey, semua dah ada? Boleh kita sambung? Boleh, sir. Boleh. Alhamdulillah. Kita sambung sikit lagi. Sekarang ni saya nak pergi kepada 1.4.2 limit at infinity. Kalau kita perhati limit at earth point yang kita belajar tadi, stage yang pertama ialah teruskan digunakan keadaan gantian. Kalau limit 2 tolak x bahagi x sebagai contoh, x tend to 0. Kita ganti saja x sama sifar. Direct. 2 tolak sifar bagi sifar sama dengan 2 bagi sifar. Yang ni indeterminate form. Bila indeterminate form, apa patut kita buat? Factorization ataupun multiplication by conjugate. Yang ni yang kita perlu menghafal. Ada punya step lah, menghafal step. Tapi limit at infinity ni pun dia ada special step dia. Apa maksud infinity? Maksudnya kalau pelajar jumpa limit fx bila x tend to katakan positive infinity ataupun x tend to negative infinity, yang ni yang dimaksudkan sebagai infinity. Dia ada cara dia, dia ada step dia macam mana kita nak selesaikan kes sebegini. Okey, ini cuba tengok tangan. Okey, saya slideshow-kan dia. Okey, evaluate limit. Limit law teknik kita guna keadaan gantian subdivision. Lepas tu divide numerator. Tapi dalam kes algebraic teknik ni dia lain sikit. Dividing numerator and denominator by highest power of denominator. Yang ni yang kita kena ingat. Kalau sekiranya contoh kita ada limit x tend to infinity. Kita ada katakan x kuasa 2 tolak 2x tambah 1 bahagi dengan x kuasa 2 tambah 1. Ini contoh. Mungkin persamaan ni ada kesilapan, tapi tak apa. Saya cuba nak tengok di sini ialah highest power of x in the denominator. Kita refer persamaan sebelah bawah. Apakah kuasa terbesar dia? X kuasa 2. Bahagikan setiap sebutan dengan x kuasa 2. Maksudnya, step yang perlu pelajar buat ialah kita identify kuasa terbesar sebelah bawah, x kuasa 2. Jadi, setiap sebutan kita bahagi dengan x kuasa 2. Itu maksud dia. Kalau kita tak nak keliru, katakan saya ubah contoh soalan ini jadi kuasa 3. Bila kita tengok persamaan sebelah bawah ni, kuasa terbesar kuasa 3, kita bahagikan setiap sebutan dengan kuasa 3. Itu maksud saya. Ni. Teknik ni adalah step wajib dalam menyelesaikan limit at infinity. Okey, saya salin sekejap.
Okey dah. Kita pergi kepada contoh. Ada call masuk, saya tangguh sekejap. Okey. Sama dah. We are interested in examining the limiting behavior of function as x increases without bound, right? X tend to infinity, or as x decreases without bound when x tend to negative infinity. Pelajar cuba perhatikan di sini ya. Katakan kita diberi persamaan fx sama dengan 2x tambah 1 over x minus 3. Dan kalau kita plot, untuk kalau kita dapatkan limit fx when x tend to negative infinity, maksudnya kalau kita observe nilai x daripada sifar negatif 1, ni saya assume negatif 10, negatif 40, negatif 100, negatif 1000 dan sehingga seterusnya. Kalau kita tengok dia punya simptotik ni, dia akan menghampiri y sama dengan 2, tapi dia tak sekali-kali memotong. Dia tak memotong, tapi dia menghampiri nilai 2. Di sini kita boleh tulis nilai dia akan menghasilkan 2. Begitu seterusnya, kalau kita tengok limit fx apabila dia menghampiri positif infinity. Positif infinity ni kita assume macam ni lah. X sama dengan 1, 10, 100, 1000, 10,000, 12,000 dan sebagainya. Contohnya ialah bila kita tengok graf ni, dia akan menghampiri 2 tapi dia tak sekali-kali memotong. Sebab tu nilai limit dia ialah 2. Yang tu kita kena faham. Mengapa nilai dia sama dengan 2? Sebab nilai dia tu menghampiri garis y sama dengan 2 tapi dia tak memotong. Dia semakin hampir dan semakin hampir. Dalam kes ni kita nyatakan limit fx when x approaches positive infinity sama dengan 2. Ni dalam kes ni lah. Okey. Macam mana kita nak gunakan petua tadi? Ini. Kita tunjuk katakan dalam kes ni. Limit x tend to infinity 2x tambah 1 bagi x tolak 3. Kita perhatikan sebelah bawah x tolak 3, x kuasa terbesar ialah x kuasa 1. Dan hukum dia tadi, setiap sebutan kita bahagikan dengan x. Okay. Dia akan menghasilkan limit x tend to infinity 2x bagi x 2 tambah 1 per x bagi 1 tolak 3 per x. Okey pelajar. Cuba pelajar perhatikan limit 2. Limit 2 dia akan menghasilkan constant 2.
Cuba pelajar perhatikan limit 1 per X. Bila X menghampiri infinity. Cuba kita assume X tu ialah nilai 1. Dia akan menghasilkan 1/1. Tapi kalau 1, dia bukannya infinity. Infinity ni bermaksud nilai tu besar. 10,000. 1 per 1000, 0.00001. Kalau 10,000, 1 per 0.00005 kali. 1. Jadi sebenarnya, 1 bahagi nilai yang besar, dia akan menghasilkan sifar. Sebab tu di sini limit X tend to infinity bagi 1 per X, dia akan menghasilkan nilai sifar. Limit 1 constant. Limit 3 per X. Limit X tend to infinity 3 per X. Bayangkan 3 bahagi 10, 0.3, besar lagi kan? Bila X tu 1000, 3 bahagi 1000, 0.00003. Bayangkan kalau 100,000, 3 bahagi 100,000, sebenarnya dia tend to 0. Bila tend to 0, 1 tolak sifar. 2 tambah sifar bahagi 1 tolak sifar, 2 bahagi 1, menghasilkan nilai 2. Jadi dalam contoh yang paling awal ni, pertamanya kita nak tunjuk apa maksud X tend to negative infinity berdasarkan graphical method. Kita akan menghasilkan 2. Begitu juga sebelah kanan, menghasilkan 2. Dan saya tunjuk terus macam mana kita menggunakan kaedah analitikal untuk menyelesaikan persamaan ni, di mana kita identify persamaan sebelah bawah X kuasa terbesar. Dalam kes ini X kuasa 1. Jadi step dia ialah setiap sebutan bahagi dengan X kuasa 1. Masalah kita ialah macam mana kita nak dapatkan limit 1 per X dengan limit 3 per X. Saya dah buat nota di sini. Limit 1 per X, bila X tu teramat nilai besar, 1 bahagi 10,000, nilai teramat kecil. Jadi dia approach 0. Begitu juga 3 per X, X infinity, 3 bahagi 10,000, nilai menghampiri nilai sifar. Sebab tu kita tulis 2 tambah sifar bagi 1 tolak sifar menghasilkan nilai 2 lah. Sama saja. Analytical, graphical. Okey, salin dulu. Okey, pelajar. Sini ya. Secara amnya untuk kes ni, kita boleh pecahkan kepada 2. Limits X tend to infinity 3. Kita guna apa ni? Yang rule tadilah. Satu lagi limit X tend to infinity 1 over X squared. Quotient rule tadi, ni constant rule tadi, dia akan menghasilkan 3 lah. Tapi yang sini, kalau X tu nilai dia teramat besar, katakan 10,000. 1 bahagi 10,000 kuasa 2. Jadi berapa puluh ribu, juta kot. 1 bahagi nilai besar, dia akan approach 0. Di sini, biasanya kita buat arrow sifar lah. Menghasilkan nilai 3. Okey. B. Pecahkan kepada 2. Dan satu lagi. Dan di sini ada constant rule, negatif 1. Tapi di sini ada negatif, ya. Lepas tu kita tolak X kuasa 2. Jadi kita masukkan saja negatif infinity kuasa 2. Negatif 1
Negativity kuasa 2 akan menyebabkan positif, tapi ada negatif di depan, negatif infinity. Dan jawapan dia adalah automatically negative infinity lah. Ni direct calculation. Yang ni dia masukkan sebagai subdivision. Dalam contoh, dalam pernyataan yang pertama. Ganti saja. Tapi dalam kes sebegini, dia terpaksa ikut yang algebraic rule. Identify highest coefficient for denominator. Apa dia? X kuasa 2 kan? Jadi, step yang pertama, itu saja. Limit x tend to infinity, bahagikan setiap term dengan x kuasa 2. Okey. Okey, tulis lagi limit x tend to infinity. First term tu di 5. 8 bagi x. X kuasa 2 bahagi dengan 3 tambah 2 per x kuasa 2. Dan kita tahu, kalau kita apply untuk constant dia akan masih 5. 8 per nilai x tu infinity. 8 bagi 10,000, 0. Tolak 3 bagi nilai besar pun sifar. 3 tambah sifar. Dan akhirnya 5 per 3. Okey. Okey pelajar. Salin C dan cuba D. Okay, saya assume semua dah saling yang C. Okey, masing-masing cuba selesaikan D. Selesaikan D. Okey, D. Limit x tend to infinity. 11x tambah 2. 2x kuasa 3 tolak 1. Sebagai panduan sedikit, denominator highest order. Jadi dalam kes ni, limit x tend to infinity bahagikan dengan x kuasa 3. Setiap term. Okey, saya tunggu sekejap. Limit. Okey, teruskan.
Di sini x over x squared jadi 11 over x squared, 2 over x cube over 2 minus 1 over x cube. Kalau kita gantikan saja infinity dalam tu, dan di sini sifar 2 tolak sifar. Sifar bagi 2 sama sifar. Okey. Jadi ilmu dalam ni ialah, saya kita tulis sikit. Ilmu di sini ialah limit x tend to infinity, ni contoh satu part saja, 11 over x squared, dia tend to 0. Sebab apa? Kalau kita pilih ni x sama dengan 10,000, 11 over 10,000 squared. Bayangkan kalau 10,000 kuasa 2, jadi billion dah. 11 bagi nilai teramat besar, dia akan masih menghampiri nilai sifar. Sebab tu sini, kalau saya boleh, sifar. Jadi sifar tambah sifar bagi 2 tolak sifar. Sifar bagi 2 sama dengan nilai sifar. Okey, pelajar? Cuba tengok, dia dah ada jawapan dah. Okey. Bila kita ganti C tadi kan, bila kita ganti dia akan menghasilkan indeterminate form. Jadi kita akan ada masalah lah. Sebab tu kita guna kaedah identify kuasa terbesar x kuasa 2 sebelah bawah dan bahagikan setiap sebutan dengan x kuasa 2. Dan yang ni yang kita baru buat lah. Dah ada dalam slide lah. Okay, pelajar. Second example. Saya nak pelajar dulu cuba A dengan B. Okay. A macam mana? Bila kita direct substitution, okay, cuba tengok sekejap. Ni kalau kita ganti terus, infinity squared plus infinity minus 6, infinity lah. Infinity minus 2, still infinity. Yang ni indeterminate form. Bila indeterminate form, kita check pembawah paling terbesar. Limits tend to infinity. Setiap term bahagi dengan x.
X kuasa 2 bagi X. X. Satu tolak 2 per X. Dan untuk bila X sama infinity, pada X, ganti saja infinity. Tambah 1 tolak limit infinity 6 bagi X sifar. Dan 1 tolak 2 limit 2 bagi X pun sifar. Infinity pelambah 1 tolak sifar infinity. Over 1 minus 0, 1. Jadi dia akan menghasilkan positif infinity. Okey, cuba lagi. B. Kalau kita ganti terus, infinity squared minus 1 over infinity minus 1, dia akan menghasilkan pun infinity lagi. Dan di sini dia akan menghasilkan infinity over infinity. Oh bahaya ya, nanti kan awak apa ni? Hapuskan, dia akan menghasilkan satu, bukan ya? Infinity over infinity, indeterminate form. Jadi kita identify T kuasa 1. T over T square root 1 bagi T over T bagi T tolak 1 bagi T. Kita ringkaskan lagi, limit T to infinity. Jadi setengah bagi T kuasa 1, jadi 1 bagi T kuasa setengah. Tolak 1 per T bahagi 1 tolak 1 per T. Ya. Dan dalam kes ini dia akan menghasilkan bila T sama dengan infinity, sifar, 1 tolak sifar. Ini hasil dia. Okey pelajar, kalau kita perhatikan pada slide C dengan D ni, pelajar boleh cuba dulu. Ya. Dan kita ada exercise A, B, C, D, E, F. Exercise ni dah ada last answer, pelajar boleh cuba jugalah. Ya. Dan ada lagi exercise 2, boleh cuba. Kalau kita nak test dengan cepat untuk case negative infinity, sama juga. Ni kalau kita nak test dengan cepat, kita ganti saja negative infinity kuasa 3. 2 darab negative infinity, ni kita ganti yang biasa saja. 1 tambah 2 darab negative infinity kuasa 2. Dan negative infinity kuasa 3, negative infinity. Negatif dengan negatif positif. Dan di sini 1 tambah 2 infinity. Dan disebabkan di sini dia akan masukkan infinity bagi infinity. Yang ni yang dia masukkan indeterminate form. Tapi kalau kita identify kuasa terbesar, therefore limit x tend to negative infinity, sama juga negatif bahagi dengan kuasa terbesar x kuasa 2. Bagi x kuasa 2 bagi dengan 1 x kuasa 2 dan di sini
kita akan nampak limit x tend to negative infinity. Selesaikan dulu. X kuasa 3 bagi X kuasa 2x. Tolak 2 per X. 1 per X kuasa 2. 2. Dan kita replace X sama negative infinity. Negative infinity. Dan di sini kalau X itu nilai teramat besar, tapi nilai negatif sama juga sifar. 1 per negative infinity kuasa 2 sifar. Dia akan masukkan negatif infinity bagi 2 negatif infinity. Sebab tu answer dia negatif infinity. Okey pelajar, seperti saya maklum sekarang ni pukul 11.32 dah. Selama sejam setengah kita bersiaran. Jadi saya nak pelajar cuba selesaikan exercise 1 dan 2. Exercise 1 dan 2 ni kena cuba satu persatu jawapan akhir supaya kita lebih fahamlah apa yang dimaksudkan sebagai how to solve by using analytical method for satu infinite at the point at the point dan juga at the infinity. Okay. Kuliah seterusnya kita sepatutnya masuknya continuity, tapi kita tangguh dahulu. Jadi pelajar, saya berhenti setakat ni saja untuk kali ni. Hari Khamis saya nak pelajar tengok video-video yang kita share untuk 1.4.1 dan 1.4.2 supaya pelajar ada persiapan untuk menjawab kuis pada 21 hari bulan. 21 hari bulan tu hari 21 hari bulan. Hari apa ni? Hari Isnin minggu depan. Hari Isnin minggu depan. Jadi kena belajarlah. Walaupun dia hanya 2% atau 3% saja. 2% saja. Tapi kita perlu belajar untuk collect dahulu 2%. Okey, setakat ni saja kuliah saya pada pagi ini. Terima kasih kepada semua pelajar yang hadir, seramai 52 yang hadir. Dan didapati 52 ada 7 pelajar yang tidak hadir lah. Sila tanda tik pada senarai kehadiran supaya saya boleh pantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu hadapan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Terima kasih, sir.